Assalamualaikum, hello everyone. So welcome back to another video. If you guys are new here, I'm Aiza or Be Your Mom. In today's video, I'm going to review the 10 habits of happy mothers by Dr. McMichael. So let's get into it. Buku ini adalah untuk kita dan hanya kita bagi membantu kita menjadi ibu yang lebih gembira dan bahagia. Ianya adalah edisi bahasa Melayu. Jadi ianya diterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Tabiat pertama ialah memahami nilai diri sebagai seorang ibu. Tabiat kedua, mengekalkan persahabatan yang penting. Tabiat ketiga, menghargai dan mengamalkan kepercayaan kita. Tabiat empat, mengatakan tidak pada persaingan. Tabiat lima, mencipta hubungan yang sihat dengan wang. Tabiat 6, meluangkan masa untuk bersendirian. Tabiat 7, memberi dan menerima kasih sayang dengan cara yang sihat. Tabiat 8, mencari cara untuk hidup sederhana. Tabiat 9, membuang perasaan takut. Tabiat 10, harapan adalah keputusan. Membuat keputusan. Jadi saya akan ulas sedikit mengenai tabiat-tabiat tersebut. Semua ibu ingin menjadi ibu-ibu yang lebih gembira. Kenapa kita nak jadi ibu yang lebih gembira? Okey, Dr. Nika tulis kat sini, kita dapat mencintai kehidupan dan menikmati masa bersama anak-anak kita yang hebat. Dan buku ini dapat membantu kita menjadi ibu yang lebih gembira dan bahagia. Kita perlu mengubah beberapa tabiat dan kebiasaan. Kita akan belajar 10 tabiat baru yang akan membawa keseronokan, ketertiban dan ketenangan dalam hidup kita semula. Secara ringkasnya, memahami nilai diri kita sebagai seorang ibu, mengekalkan persahabatan penting, menghargai dan mengamalkan kepercayaan, mengatakan tidak kepada persaingan, mencipta hubungan yang lebih sihat dengan wang, memperuntukkan masa untuk bersendirian iaitu me time, memberi dan menerima kasih sayang dengan cara yang baik dan sihat, mencari jalan untuk hidup dengan sederhana, minimalis, membebaskan ketakutan dan membuat keputusan untuk mempunyai harapan. Ini saya ada highlight dan annotate kat mana isi penting yang saya nak share kepada anda semua. Dalam bab 1, memahami diri kita sebagai seorang ibu. Apa yang menarik dekat sini, Dr. Mika tulis, kita menilai prestasi kerja kita lebih teliti berbanding anak-anak. Anak-anak hanya mahukan ibu mereka. Anak-anak tak peduli sama ada kita kurus ke atau gemuk. Mereka tak peduli sama ada kita memasak kek brownies tu sendiri ataupun membelinya di kedai. Apa yang anak-anak nak sebenarnya? Kita dah susah-susah bakar kek. Lepas tu anak-anak sebenarnya tak kisah kita beli ke, kita buat dengan air tangan sendiri, sebenarnya diorang tak kisah. Yang mereka kisah ialah kita sebagai ibu kena duduk sama-sama dan menikmati kek tu dengan mereka. Jangan sesekali membanding-bandingkan diri kita dengan ibu-ibu yang lain, apa yang kita kurang mahupun apa yang hebat tentang diri kita. Tabiat kedua, kekalkan persahabatan yang penting. Kenapa kita nak kena ada persahabatan yang penting dengan ibu-ibu yang lain dan berhenti membeza-bezakan diri kita ataupun apa yang kita ada? Sebab ada persahabatan yang ikhlas ni sangat membantu kita dalam menguruskan family. Bila kita mungkin ada masalah, mungkin kita sakit, masa itulah sahabat ni berguna. Dalam buku ni Dr. Mika ada kongsikan beberapa kisah benar mengenai beberapa ibu yang suka sangat rasa intimidated dengan ibu-ibu lain, apatah lagi kawan karib sendiri, dan akhirnya merosakkan persahabatan yang telah dibina selama bertahun-tahun. Jadi bila ibu ni susah, kepada siapa yang dia nak berharap kan? Bab ketiga ataupun tabiat ketiga iaitu hargai dan amalkan kepercayaan kita. Kepercayaan ni ada dua jenis, dalam dan luar. Kedalaman tu maksudnya percayakan diri sendiri yang kita boleh buat, yang kita boleh parenting kita punya anak-anak. Lepas tu kita kena percayakan orang lain. Ada saatnya kita perlu rehat, kita perlu percayakan keluarga ataupun pengasuh anak-anak untuk menjaga anak kita. Perlu ada masa bersendirian. Dan kepercayaan yang besar juga adalah pada Tuhan. Contohnya ada Dr. Mika tulis kat sini, bila anak kita sakit ataupun diduga dengan penyakit kronik macam kanser, jadi kita kena percaya kepada kepakaran doktor untuk mengubatnya. Jangan jadi seorang ibu yang macam mendesak untuk cari penawar untuk anak-anak. Dan salah satu kepercayaan yang besar selain itu ialah kita kena percaya apa yang Tuhan dah sediakan untuk kita pada masa depan. Jadi kita tak terlalu gelisah dalam menghadapi hari-hari. Jadi itulah
salah satu rahsia untuk menjadi ibu yang lebih gembira. Tabiat keempat, katakan tidak pada persaingan. Ini saya rasa bab yang saya sukalah. Kat sini Dr. Mika tulis, kebanyakan kita tidak mengaku bahawa kita melakukannya, tetapi sekiranya kita benar-benar mahu hidup dengan lebih sihat, lebih bahagia, kita perlu mengakui hal itu. Jadi bila tengok seorang ibu tu pandai buat ni, pandai buat tu, banyak skill, lebih lagi memasak, parenting, mengajak anak membaca, menulis, melukis dan sebagainya, kita rasa tipulah kalau kita tak rasa cemburu sikit dan rasa nak macam bersaing. Saya rasa benda tu normal. Bukan saya je rasa. Dr. Mika tulis dalam ni pun berdasarkan kajian, benda tu normal antara ibu-ibu. Sebab kan sekarang zaman moden dan persaingan terlalu banyak. Kita pun nak anak kita ke hadapan. Tapi kalau kita berjaya untuk menghindari perasaan untuk bersaing tu, insya-Allah kita akan jadi ibu yang lebih bahagia dan lebih gembira. Apabila kita bersaing dengan orang lain, kita mempunyai perasaan yang kurang baik terhadap orang itu. Kalau nak bersaing secara sihat tak apa. Tapi bila kita dah sakit hati dengan orang tu, mungkin ibu tu lebih kurus. Ibu tu lebih hebat memasak. Lama kelamaan kita akan rasa sakit hati, benci. Yang ni adalah persaingan yang langsung tak sihat. Okay? Dan Dr. Mika ada bagi tips macam mana nak halang diri daripada merasakan perasaan persaingan ni. Tapi saya tak nak kongsikan lah, sebab korang kena beli buku ni dan baca sendiri. Tabiat nombor 5, cipta hubungan yang sihat dengan wang, dengan duit. Salah satu sebab kenapa para ibu ni ada hubungan yang tak sihat dengan duit. Sebab bila kita beli barang baru, kita akan rasa hebat. Kita rasa macam, oh bestnya, syoknya. Samalah kalau macam beli buku. Keterujaan tu sebenarnya sekejap je kalau kita fikirkan. Saya pun nak kongsi sesuatu dengan korang. Hari ni dah 26 ke 27 hari bulan. Tak pasti bila saya nak post video ni. Tapi dah nak dekat hujung bulan, saya dah berjaya tahan diri daripada membeli buku. Sebab saya rasa tahun ni saya nak fokus pada menghabiskan buku-buku yang saya dah ada. Jarang sekali anak-anak menggambarkan ibu mereka sebagai ibu yang hebat kerana benda-benda material yang disediakan oleh ibu-ibu mereka. Mereka menilai kehebatan ibu mereka dari segi kebaikan, kasih sayang dan sifat penyayang. Okay, mungkin kita ada dengar anak-anak orang kaya bagi tahu, oh mak saya hebat, mak saya belikan saya iPhone 12, mak saya belikan saya iPad Pro. Tapi semua tu sebenarnya sementara. Kalaulah ibu tu hanya memberikan mereka harta dunia ni semata-mata, tapi ibu ni terpaksa bekerja dengan lebih masa dan tak ada ruang dan peluang maupun masa untuk bersama dengan anak-anak pun tak guna kan. Tabiat 6, luangkan masa untuk bersendirian. Me time. Me time ni bagi ibu-ibu sangat mahal, tahu tak? Kalau macam saya, macam korang tengok ni, tengah buat video pun kadang-kadang saya rasa macam me time. Tapi Dr. Mika kata kena bersendirian betul-betul completely, sepenuhnya bersendirian, tak ada bunyi, tak ada manusia, tak ada gangguan apa-apa. Kita hanya duduk, bertakafur. Mungkin bagi kita orang Islam kita boleh berzikir. Itu maksud me time. Dan memang susah. Macam yang saya bagi tahu tadi, me time ni mahal untuk para ibu. Sebab tu kita di awal bab tadi kita belajar macam mana kita nak percayakan orang lain bila kita ada kepercayaan kepada pengasuh anak-anak, kepercayaan kepada suami ataupun keluarga untuk menjaga anak kita sebentar. Itu menjadi satu kelebihan yang besar untuk kita. Dr. Mika syorkan 20 minit sehari untuk mendapatkan me time ni. Tabiat nombor 7, memberi dan menerima kasih sayang dengan cara yang sihat. Dan contoh yang Dr. Mika bagi kat sini, apabila kita tidak mengharapkan anak-anak menjadi sempurna dan kita tetap mengasihi mereka dengan cara itu, maka sikap keibubapaan kita meningkat ke tahap yang baru. Jadi di dunia yang serba pantas dan banyak persaingan ni, kadang-kadang kita ibu ada harapan yang sangat tinggi pada anak-anak. Kena lulus akademik, kena pandai semua jenis permainan, dan kena pandai, kena atletik pula tu kan. Kita mungkin terlalu merindungi atau terlalu mengawal sehingga menyebabkan anak-anak menjadi gila atas nama kasih sayang yang sihat. Kita mungkin menahan rasa sayang itu, membelikan mereka terlalu banyak benda atau tidak meletakkan batas tertentu, kerana hal itu membuat kita berasa menyayangi mereka dengan baik. Setengah ibu bila bersayang dekat anak-anak tu beli, anak-anak ni beli. Sebenarnya benda ni bermula masa anak-anak kecil lagi, tantrum.
bila nak tantrum, nak mainan, mulalah bergolek-golek dekat lantai mall, nak minta beli Beyblade lah, nak minta beli Barbie kan. Lepas tu kita turut je. Jadi benda ni akan jadi kebiasaan apabila mereka dah dewasa. Dan dalam bab ni, Dr. Mika ajar memberi dan menerima kasih sayang dengan cara yang sihat. Tabiat nombor 8 ialah mencari cara untuk hidup sederhana. Kesederhanaan dalaman, ketahui matlamat sebenar kita dan lepaskan yang lain pergi. Okey. Kesederhanaan ni, bila sebut kesederhanaan, saya memang teringat dengan Marie Kondo. Dan saya belajar kaedah kaedah apa? Apa nama dia? Kalau saya ingat, saya tulis kat atas ni kaedah Marie Kondo yang sikit-sikit melepaskan harta benda dan hidup dalam keadaan minimalis. Okay. Kesederhanaan dalaman merujuk kepada sikap hati, kekuatan dalaman. Perasaan kita yang sentiasa dipenuhi dengan tuntutan, pilihan dan maklumat akan segera berkurangan. Jadi, bila kita dah biasa hidup sederhana dan kita buat hati kita ni tak menginginkan terlalu banyak benda, kita akan jadi ibu yang bahagia. Okey, ada lagi part yang menarik dalam tu tapi saya tak nak kongsi sebab korang kena belilah buku ni. Tabiat nombor 9, membuang perasaan takut. Mengapa ibu-ibu berasa bimbang dan bagaimana menghentikan perasaan itu? Okey, kita selalu bimbang, kita selalu gelisah hantar anak, lepas tu kita balik kita fikir anak aku ni okey ke kat sekolah, anak aku ni kena bully ke? Sebab tu dekat awal bab tadi kita kena ada percayaan. Jadi kita taklah terlalu bimbang, taklah terlalu takut dan risau. Bila kita ada kepercayaan kepada orang, kita ada percayaan kepada Tuhan, kita akan letakkan anak kita di bawah jagaan Tuhan. Antara benda yang kita takut juga adalah masa depan anak-anak. Kita tak tahu masa depan anak-anak macam mana dan sememangnya memikirkan tentang masa depan anak-anak itu adalah satu tanggungjawab. Tapi kalau nak sebut tanggungjawab pun macam tak adil kan untuk mak ayah. Tapi kita kena ambil cakna apa yang anak-anak lakukan sekarang akan menentukan masa depan mereka. Tapi semua tu kena buat bersederhana. Tabiat yang terakhir ialah harapan adalah sesuatu keputusan. Oleh itu, buat keputusan. Mengapa ibu-ibu perlukan harapan? Harapan menuntut kita percaya kepada dua perkara, masa hadapan, walaupun ia hanya sekejap saja dan kemungkinan hal baik akan berlaku. Apabila mempunyai harapan, kita berasa yakin yang sebahagian kecil daripada kehidupan kita akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Pembaikan, kegembiraan, penyembuhan dan sesuatu yang lebih besar berbanding keadaan kita sekarang atau orang lain akan berlaku tidak lama lagi. Ibu-ibu yang bertahan dan berjaya mengatasi kesukaran mereka dengan ketabahan paling penting adalah mereka yang memiliki harapan. Bila kita ada harapan bahawa masa depan ni akan indah-indah belaka, bila kita serahkan banyak urusan yang kita tak dapat kawal dengan Tuhan, insya-Allah segalanya akan elok je. Harapan memberi kita makna dan tujuan hidup dan setiap orang memerlukannya dengan lebih banyak lagi. Kita harap kita akan keluar dari kesusahan. Kita harap anak akan jadi seorang manusia yang berguna di masa hadapan. Tak salah berharap. Cuma bila macam tadi saya bagi tahu, ada jenis harapan yang sihat, ada yang tak sihat, dan harapan macam ni insya-Allah sihat. Okey, biasanya saya akan ulas kulit buku juga kan. Okey, tengok. Memang cantik. Dia warna ungu dia lavender Dan ni bunga tulips warna pink dan warna ungu. Memang lawa. Dan 10 ni mereka guna warna lain sebab nak fokus ke situ. Dan dekat belakang ni ada tulis jenis-jenis tabiat tadi. Ada 10 tabiat, maknanya ada 10 bab. I would like to thank PTS Publication and Shaza for sending me this review copy. Okay, I guess that's all for today's video. I hope you guys enjoyed this. If you guys like this, please support my channel by liking, sharing and commenting down below. And don't forget to hit on that subscribe button and turn on that notification bell to know when I'll be posting my next video. I guess I'll see you in my next one. Bye. Assalamualaikum.